Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat dan nikmat Allah kita dapat bersama menunaikan satu ibadat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap muslim dan muslimah yang mukallaf untuk menandakan sebagai tanggungjawab khusus selaku hamba, iaitu beribadat kepada Allah berdasarkan kepada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadat kepada Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita lebih kurang sebulan lagi kita bersama Ramadan Al-Mubarak, satu bulan yang mesti manusia kena lalu, satu bulan yang manusia kena menghadapi walaupun Islam dan buza dan sebagainya. Khususnya manusia mesti lalu bulan Ramadan, walaupun dia beramal tidak beramal, beriman tidak beriman tentang khabar Rasulullah dan khabar Allah Subhanahu wa taala, dia mesti lalu bulan Ramadan. As-salafus salih, apabila mereka sapa bulan Syaban ataupun bulan Rajab, mereka sangat bimbang, pusing, takut tak adanya bersama dengan Ramadan, satu bulan yang penuh kehebatan segi rahmat dan nikmat, dari segi ganjaran pahala, keampunan dosa, itqu minan nar. Mereka itu bercita-cita untuk mendapat Ramadan. Apatah lagi kita di akhir hujung yang penuh berbagai-bagai bentuk gambaran yang pernah ditengok oleh manusia dan juga kita sendiri sebagai selaku hamba yang beriman tentang alamat-alamat kiamat yang berlaku. Apatah lagi kita orang beriman masih kemah apabila nampak dengan mata, dengar tetap orang panggil khabar-khabar yang dicerita Rasulullah SAW, maka masih kuat lagi kita beriman dengan Allah. Masih banyak kita memohon taubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masih kosongnya kita melakukan kejahatan kerana cita-cita kita untuk menemui Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka pada hari ini khatib cuba akan memberi satu gambaran, satu analis supaya kita dapat tengok apakah yang berlaku dan adakah benda ini untuk menuju pada kiamat, ataupun adakah betul-betul alamat kiamat, ataupun bala menyebabkan manusia kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan semua manusia kena, semua manusia di atas muka bumi Allah yang melihat kaca TV, yang baca surat khabar, tahu berlaku peristiwa di Nepal. Satu negara yang ramai manusia bertuhan kepada batu. Manusia bodoh iaitu manusia yang bertuhan pada batu. Ya jenis bentuk buat kama dia puja minta. Itu tak ada lah sebodoh-bodoh manusia iaitu manusia minta pada batu. Sepanjang tempat kita ni, negara Asia ni 70% ni manusia bodoh. Manusia yang tak kenal Allah Subhanahu wa taala, manusia kenal batu. Maka samalah manusia yang ada di Nepal. Puja berhala kenal batu, tidak kenalkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dengan sebab manusia yang tidak kena Allah,
Maka kita tengok bala-bala Allah Ta'ala yang turun berat-berat saja. Bermula pada Nabi Nuh alaihi salam tuassalam, sampai pada Nabi Lut, sampai pada Nabi Saleh, dan sampai kepada beberapa anbiya-anbiya yang menyebabkan manusia terlupa kepada Allah dan puja memuja kepada batu. Sebab itu kita mari tengok peristiwa yang berlaku di Nepal. Allah Ta'ala cerita lama berkenaan dengan asratis sa'ah, dengan alamat-alamat kiamat. Dan banyak dalam Al-Quran Al-Karim menyebut tentang zilzal. Hingga sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata di antara alamat kiamat banyak berlaku zilzal, banyak berlakunya gempa bumi. Bukan saja di Nepal, bahkan seluruh dunia akan berlaku gempa bumi. Dan dalam Al-Quran Al-Karim dulu saya pernah baca, Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha. Satu surah yang menceritakan zilzal, yang menceritakan kiamat terhadap manusia di atas muka bumi Allah, untuk putuskan riwayat hidup manusia untuk menemui Allah di pada mahsyar, iaitu yaumul wa'id, iaitu hari dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang berlaku di Nepal, oleh kerana manusia ramai bertuhan kepada batu dan puja memuja pada benda lain selain pada Allah, sehingga menzalim, membunuh binatang. Kalau mengikut dalam klik tu dia kata 500,000 ekor. Hasil ini boleh 500,000, kalau hama tu 50,000, kalau hapan 5,000, tapi dalam surat cerita hasil maknanya 500,000 ekor kubah. Bukan tak pernah buat. Mengikut sejarah Nepal dia buat semua, tapi tak begitu ramai. Sekadar 100-200 ekor setahun dalam puja memuja atau membucayan, dalam masalah mereka panggil beribadat kepada berhala, beribadat kepada dewa, beribadat kepada hantu. Ini berlaku pada negeri dia semua dah. Sebab dia tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, dia kenal begitu ya. 80% manusia beragama Buddha yang menyembahkan berhala, puja memuja pada dewa-dewa dan sebagainya, puja memuja kepada hantu dan sebagainya, tidak kenal Allah. Maka tahun baru ni kerajaan sendiri anu makmur peraman supaya belinya kubah sebanyak 500,000 ekor untuk nak hantar roh dan daging kepada yang berkuasa secara dia, iaitu hantu dan sebagainya, untuk nak menyelamatkan rakyat dari negeri Nepal. Nak wih rakyat negeri Nepal tu senang, nak wih rakyat negeri Nepal tu murah rezeki, nak wih tongtiau termasuk banyak, nak wih pakat bujuk oleh negara lain negeri Nepal. Waktu baik peraman beli yang 500,000 ekor kubah. Maka pada hari itu juga buat satu pitipitan, buat cara orang panggil rasminya, puja memuja dalam masalah menghantarkan roh binatang kubah kepada orang panggil yang berkuasa bagi dia. Setelah mana buat pujaan, lepas pada tu diizin supaya kerak tekak binatang semua. Buat potong tekak, kerak tekak semua binatang 500,000 ekor kubah tu mati selerak dalam padang. 5 bulan nak panggil di kawasan dia bau hanya darah dan busuk daging. Allah Subhanahu wa taala cerita berat berkenaan ni. Zaharal fasadu fil ardi wal bahri bima kasabat aydin nas. Aku akan turun bala pada manusia dengan sebabmu melakukan kerosakan, fasad di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab tanganmu sendiri, dengan sebab kejahatanmu sendiri, hai manusia Nepal, mu tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la'anallah, Allah taala melaknatkan mereka-mereka yang zabhah, yang sembelih binatang di ghairillah, bukan kerana Allah. Bunuh binatang kerana hantu, bunuh binatang kerana jin, bunuh binatang kerana berhala. Allah Ta'ala melaknatkan mereka itu. Sekiranya mereka itu dia kena laknat, maka bala Allah Ta'ala turun ke atas manusia yang melakukan laknat. Satu ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu lalu di tepi jalan. Beberapa orang pemuda-pemuda Arab pada masa jahiliah ketika itu duduk tujuh burung, bawa kayu, jolok burung, jatuh burung, tikai burung, mati burung. Maka sahabat Ibnu Umar kata, apabila Ibnu Umar ni lalu, maka pemuda-pemuda yang bunuh burung tu lari. Ibnu Umar kata panggil masa sini, siapa yang melakukan demikian? Man fa'ala hadza? Siapa dia buat lagu ni? Bunuh burung ni. Siapa dia buat?
Di kalangan pemuda-pemuda itu bakal lepas pergi mari. Dia ni buat salah, dia ni buat salah, dia ni buat salah. Ibnu Umar kata, la'anallah. Allah Ta'ala melaknatkan. Sebab Rasulullah kata Allah Ta'ala melaknatkan mereka yang bunuh binatang. Bunuh dengan tidak ada hak dia. Bunuh binatang tak hak, Allah Ta'ala melaknatkan mereka itu. Terutama membunuhkan binatang bertujuan iaitu menzalimkan binatang itu. Rasulullah SAW pernah berlalu di tepi jalan, maka sahabat duk tengok burung. Nabi kata, ma min insan, tidak ada manusia yang bunuh qatala usfuran, yang bunuh burung ma fauqaha, di atas kepalanya, di atas pohon kayu, di atas dinding, di atas tali dan sebagainya. Manusia bunuh tanpa hak. Ambil tubik bidah mati, ambil bedil burung mati. Nak bujau sililih pokok kita nak jadi tak reti tu. Nak bujau sililih, ambil ikat dia hayal bedil hayal apa kerah. Apa dia tak mengaji, tak reti agama ini. Berlaku di kalangan manusia tidak bertuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berlaku dalam masyarakat kita. Bunuh burung biasa. Nabi kata illa sa'alallahu azza wa jalla. Manusia yang bunuh burung ni kecuali mung ni akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi kata burung ni ada ma haqqiha, apa dia? Ada haqquha. Nabi kata ada hak dia. Burung ada hak dia. Kila ma haqqiha ya Rasulullah. Sahabat lain kata gapo hak burung? Burung nak terbang ni ada hak apa? Sahabat tanya Rasulullah, kalau hak manusia ni wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a. Hak manusia menyembah Allah, tidak bersyirik dengan sesuatu. Hak burung ke apa? Nabi kata burung ni hak dia, mu sebelah mu makan daging dia. Bukan mu kerak kepala dia, mu tahu. Payar mi biar mu lepas, bukan lagu tu. Allah Ta'ala akan turun bala. Ulama Islam setelah mana Nabi kecek lagu ni dia kata benda kecil burung, Allah Ta'ala melaknatkan mereka menyanyi. Apa tu lagi binatang besar, gajah, rimau, badak. Kalau kita bunuh dia tahu, maka kamu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. 100 ekor kubak, 500 ekor kubak berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kejaman berlaku di Nepal. Turun ke bumi. Berlaku zilzal liyuziqahum ba'da allazi amilu la'allahum yarji'un. Akan dirasakan mereka itu, hei Nepal, hei manusia bertuhan pada batu, supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelah. Kita tak tahu apa kita. Oh, berlaku zilzal, berlaku gempa bumi, bakal kacak. Ada tak kita insaf tetap bala Allah Ta'ala? Tak ada kita. Sebab kita zalim manusia, zalim burung macam mana? Duk jemur panah burung tu, ngabak jamur tu. Banyak mana kita jemur panah dia tu. Kita khabar tak? Dia berdoa dengan Allah Ta'ala tu. Mungkin sikit lagi gempa bumi tempat kita, sebab kita zalim, orang panggil burung ngabak jamur tu. Kita tak khabar apa kita ni. Setiap binatang tak sel panah. Manusia tak sel panah. Sebab Allah Ta'ala bui amarah pada manusia dengan api. Takut pada panah. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Dengan api, bukan dengan air batu. Tak sel panah. Burung tak sel panah, kamu jemur panah. Burung akan doa Allah Ta'ala melaknatkan manusia yang jemur panah burung. Bukan dia kukuk kerana galak, kukuk kerana panah. Hei manusia yang zalim burung, berhentilah kamu. Ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalulah membunuh, atau lebih lagi kamu. Kalau belaga burung, lebih lagi kamu. Belaga hayal, lebih lagi kamu. Ini hukum Allah, bukan hukum saya, hukum Allah Subhanahu wa taala. Hei pendakwah-pendakwah Islam, hei tok guru, hei tok imam, musapalah ajaran kepada manusia yang tak reti berkenaan dengan zalim pada binatang. Ini rakyat kata berlaku di Nepal zilzal dengan sebab berlaku kepanggil puca menzalim binatang. Bunuh binatang tahu tanpa gunanya daging sebagai manfaat. Yang kedua, benda yang berlaku negeri kita zalim. Tak ada siapa dia kecak, iaitu berlaku di Padang Besar. Orang Muslim Rohingya lari daripada Arakan, mari masuk negeri Siak, duduk kawasan orang Islam, nak rasa kalimah la ilaha illallah, lari daripada orang panggil Arakan di Burma kerana manusia membunuh manusia mengucapkan kalimah syahadah. Tidak ada negara yang sanggup nak bela, nak didik
manusia yang ada di Arakam, di Burma. Ia mengucapkan kalimah syahadah, lari tu baik masuk negeri Thai. Disambut pula oleh Islam negeri Thai di Padang Besar. Bercampur dengan panggil Pujuai Bang, campur dengan Rong Nayuk, campur dengan kebuangkan hak tahan, campur dengan kebuangkan tamluat, campur dengan tomok, mari pera manusia. Bunuh manusia tanpa hak. Bunuh manusia tanpa hak. Hak tua, bunuh tak boleh buat asing kapal. Siapa ada waris telefon, 90,000 bunuh tak? Waris mu ni, kena bayar harta, kita tak bayar bunuh mati. Makan daun kayu. Yang kalimah la ilaha illallah, saudara kita makan daun kayu di orang panggil di Padang Besar, kita tengok tak? Tak ada. Doa ke tak? Tak. Kita dah tibuk perut ya kita. Bulan modok dikir ya. Nuh lapan. Kita kenyai perut semua kita. Tak pernah doa. Tak pernah doa dengan saudara kita kena zalim. Yang sama mengucap la ilaha illallah. Kita tak pernah tak tengok. Tu baik kau kata Nuh. Puak Rohingya. Suka ya kita. Kalau kena kita lagu mana, kena kita benda lagu tu. Dalam hutan makan daun kayu, nak pergi mana tak boleh. Dizalim oleh manusia, bunuh pula dah. Kamu seperti mana kamu binatang. Alhamdulillah. Allah Ta'ala bukakan rahsia ni. Tubik orang panggil setiap, orang panggil TV. Tubik semua dalam televisyen. Supaya tengok benda yang berlaku. Biasa mari, orang Islam ada juga jadi warna ke bukan dalam kamanut. Allahu Akbar. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma anshur Islam wal mustada'afin minar rijal wan nisa ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah tolongkanlah orang-orang yang lemah. Di kalangan laki-laki, di kalangan perempuan, di kalangan orang tua dan kanak-kanak ya Allah dizalimi oleh manusia-manusia jahat. Walaupun manusia yang mengucap kalimah la ilaha illallah, tapi mereka itu tidak bertuhan padamu ya Allah. Kita patut sedar dah kita. Segala dalam sampai dan fakta ini berlaku dah. Kezaliman ni umat Nabi Nuh pada dah pak kita semua berala. Umat Nabi Lut lewat tina sama tina jatuh sama jatuh penuh nak dah. Berbagai-bagai bentuk rupa manusia. Asra di saah dah meluak so. Alamat kiamat dah timbul sekarang. Saya buku tak dari saya tengok. Ulama Islam berkecek berkenaan dengan alamat kiamat sampai 75 perkara. Termasuknya dia kata di akhir zaman ni kepala manusia berbagai-bagai warna. Ini jelas. Anak kita kepala jadi apa dah anak kita. Hak ni kuning, hak ni merah, hak ni hijau. Kepala apa anak kita ke anak tu tahu kita. Ayah kata tak? Tak ada kata. Mak tegar tak? Tak ada tegar. Tidak pernah ibu bapa tegarkan anak kepala merah hijau kuning. Suka ya. Kita berayak pada anak kawin seorang itu kepala merah, seorang itu kepala hijau, berayak. Oleh kerana dunia ni maju, terosak anak kita pakai rambut sampak semua. Siapa ke orang tua rambut sampak semua. Berapa kali anak kita tengok muka kita? Berapa kali anak kita tengok muka ibu dia? Berapa kali anak kita tengok Al-Quran Al-Karim? Berapa je anak kita ada main live? Berapa je anak kita ada main Facebook? Pernah tanya tak kita? Adakah kita masuk Allah Ta'ala? Siapa dia beri benda tu pada dia? Kita. Sikit lagi kita bunuh dia. Sebab tidak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu, marilah kita pakat. Nak sampai Ramadan ni kita berdoa banyak. Terutama bulan Ramadan ni hari anak kita. Wujadi Qur'ani jannati. Wujadi Qur'an saya, syurga saya. Wujadi usrati jannati. Wujadi keluarga aku, syurga bagiku. Nak buat lagu mana? Tengok pada benda-benda berlaku kata dekat dah kiamat. Kalau aku tak didik anak aku, tak didik keluarga aku, tak didikkan masyarakat aku, lagu mana aku nak duduk masa depan? Aku akan mas'ul dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan sahaja kita, bahkan Tok Guru akan mas'ul dengan Allah Ta'ala. Hei Tok Guru, hei Ustaz, hei pemimpin, musafalah ajaran Islam pada manusia, kepada ummah, supaya kembali ajaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan berhenti segala kejahatan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Rabbana atina Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat hormati sekalian, marilah kita tolong jadi pecah sampan kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tolong sapa mulut ke mulut pada masyarakat kita. Usaha benakan kebaikan dalam masyarakat kita. Apabila masyarakat kita baik, Allah Taala akan turunnya rahmat. Syarawi gambaran kepada hadirin jemaah rahmat sekalian, saya terbaca satu hadis Rasulullah yang ceritakan alamat kiamat. Dalam alamat kiamat tu, hadis Rasulullah cerita tu panjang, termasuk 2-3 perkara yang kita boleh fikir. Satu, Nabi kata di akhir zaman manusia puja memuja artis-artis bintang filem. Orang menyanyi lagu nak gerang ni pakat disanjung tinggi oleh manusia. Mari digolak ni big buy semua pakat pergi puja. Buat digolak. Berapa manusia pakat puja for artis. Termasuk dengan anak kita yang mengucap kalimah syahadah. La ilaha illallah. Itu alamat kiamat. Ikut artis bintang filem pakai pada lagu mana, anak kita lagu tu. Baju lagu mana, lagu tu lah. Dan juga Nabi kata perempuan yang panggil Ariyat, kasihan Ariyat ni, pala menyanggu panjang juk panggil pucu dah pala, butut dah pala. Dah hari ni pun tengok perempuan. Kalau pakai hijab pun usaha jadi tinggi, mucung dah pala. Nabi wayak tak ada silap sikit habuk benda ni. Cakap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kata arak penuh mata tempat. Tak ada kampung yang tidak manusia tidak terlibat dengan yasetik. Tak ada kampung manusia tidak pakai darah ketung. Semua siapa kata nebel makan darah benda ni. Siapa buat kerja dah cekal makan. Siapa kru bergomo. Tak nak kecek lah budak kalau kru makan sendiri kan. Ini alamat kiamat. Dan Nabi kata arak tidak dinamakan arak. Nama ke apa? Nama gas, nama ketung, nama apa buat kat dia. Lah ni jual secuk 5 kuk selah dah. Secuk apa kuk. Kita tak ada kira benda lagu tu. Dan juga Rasulullah cerita berkenaan dengan hebohnya zina di rata tempat. Ini sekarang satu perkara yang kita takut sekali. Sebab perut besar nikah. Syafi'i petani. Ulama Syafi'i petani. Dalam kata tengok dalam jumhur tidak sah nikah orang berandung. Majlis agama Islam sendiri, dia nak nikah tanya dulu. Suci pula perut. Mengandung ke tak? Tak, ada yang nikah. Kata mengandung tak nikah. Tu email dia buat tempat kita. Dia pakai sebutir padi. Hak segundi berah tidak sah dipakai sebutir padi. Sebutir padi pun sekiranya dia bertaubat nasuha baru sah nikah. Dalam Asy-Syafi'iyah sekiranya bertaubat nasuha maka sah nikah. Kata taubat nasuha tak boleh. Bagi iman Al-Hanafiyah nikah boleh 3 kali. Sebab berlaku masa Rasulullah SAW seorang itu mengandung nikah. Orang lain pergi buat. Dia menikah dia tak tahu. Dia kira ya Rasulullah, Rasulullah aku menikah bini aku mengandung. Nabi kata punya tidur kat dia. Yang dia dengan dia, mu becek. Nikah tak apa becek. Nabi kata jangan menikah. Tidur 10 ruku. Jumhur ulama tak ada, abadan tak ada. Kalau mengandung tak ada, siapa dia solat pun tak ada. Solat Al-Utsaimin tak sah. Abdul Aziz bin Baz tidak sah. Asy-Syafi'iyah sikit ya. Sebutir padi kata sah. Sekiranya bertaubat Allah Ta'ala. Kalulah Tok Imam buka peluang lagu ni, zinah berarti manusia kita. Sebab orang kafir ni, Edan, ini orang apa semua ni yang main fan tak tahu. Tidur waktu pun tak tahu. Tak ada nikah. Yang main prom, yang main tengwela, duduk waktu. Bini dia bukan dia, saing dia, gawe dia. Wati bini, wati paraya gitu ya. Mengandung bila baru nikah. Kita lagu tu.
Anak kita, masyarakat kita sekali lagi lagu ni. Nak jadi lagu ni, ngandung nikah, tak apa ya sah nikah. Sebab apa? Sebab ambil sebutir padi. Kita tak pakai ulama seguni berah. Kita fikir baik. Sebab agama Allah Ta'ala. Ya kena kecek, kena sapakan ajaran Islam pada manusia. Hei tu guru, sapa benar ajaran ini pada manusia. Hei ustaz, pendakwah sapa benar. Jangan kira pempelayu untukmu, jangan. Ni agama Islam. Nak kecek malah agama Tuhan. Jadi kira pempelayu kita bukan. Pempelayu tak pekok ya. Mu dengan Allah Ta'ala. Hei tu guru ustaz, pendakwahmu dengan Allah Ta'ala. Sapa pada masyarakat, sapa pada umat, supaya kembali pada ajaran Islam yang sebenar. Yudabbirul amra minas sama ilal ard summa ya'ruju ilaih. Hei manusia, kalau tidak jalan ke hukum Allah, hukum Allah Ta'ala akan merayu dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, tidak siapa dia menjalankan hukummu ya Allah. Summa ya'ruju ilaih, hukum terkelik pada Allah. Di situlah akan panah darat turun atas kepala manusia, turun bala dan sebagainya. La ilaha illallah. Hidayah, kita minta hidayah. Dengan doa kita minta ihdinas siratal mustaqim. Semoga kita dapat jadi umat yang mulia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhu wal amwat. Allahumma afina min kulli baladin wa azab akhirah. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah tawakkalna. Rabbana la taj'alna fitnatan ma'al qaumil zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله العظيم. السلام عليكم.